Okey, jam menunjukkan 9 tepat, jadi cikgu teruskan je. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang ceria kepada semua. Okey, so pagi ni semua sihat ke? Okay, pagi Khamis ni. Baik. Sihat? Sihat. Okey, Alhamdulillah. Tak ada yang tak sihat Okey. So, korang ingat lagi apa yang dah kita belajar hari Selasa hari tu? Kita belajar pasal apa Selasa hari tu? Siapa ada ingat? Apa itu? Ungkapan agri. Yang kita belajar hari Selasa hari tu last. Lepas ungkapan algebraya, itu yang tajuk besar lah. Tapi yang kita fokuskan menggunakan bahan asas aritmetik. Ya betul. Asas aritmetik. Okey. Jadi kita terus lagi dengan aktiviti untuk pagi ni supaya lebih segar, lebih fresh macam tu. Ingat balik, kita akan main sikit game. Okey, game ni awak kena bagi tahu jawapan. Soalan dia dekat bawah. Soalan dekat bawah awak kena baca. Lepas tu awak bagi tahu jawapannya sebab dia akan ada 3 pilihan jawapan. Awak bagi tahu jawapan dia apa dan cikgu akan ke tempat tu. Kita kena lari pada alien yang ada dalam ni, okey? So, jom kita start. Okay, untuk soalan pertama. Permudahkan PQ darab PQ darab PQ. Mana satu jawapan dia? Ada 3 kat sini. Ni dengan ni. Satu jawapan dia. Gabungan PQ kuasa 3. Very betul. Jom kita pergi. Ada seekor alien ni sebenarnya. Tengok betul tak? Okay, very good, betul. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. Permudahkan buka kurungan 6B tolak 1 darab buka kurungan 6B tolak 1 tutup kurungan dan darab dengan 6B tolak 1 tutup kurungan. Satu jawapan di kelas. Buka kurungan 6 ditolak 1 tutup kurungan kuasa 3. Okey, betul. Jom. Yang kuasa 3 ni kan? Kenapa kita bagi tahu kuasa 3? Sebab ada berapa tu? Soalan ni ada berapa? 1, 2. Yes, ada 3. Sebab tu jawapan dia kuasa 3. Okay, jom kita pergi lagi. Okey. Tulis buka kurungan H tolak 43 tutup kurungan kuasa 3 dalam bentuk pendaraban berulang. Okey. Mana satu jawapan dia? Yang ni ke yang bawah? Bawah. Yang bawah. Okey, kita tengok. Alamak, ada 2 ekor. Cikgu nak elak ni. Okay. Yang ni kan, tengok jawapan dia betul tak? Betul, bagus. Sebabkan dia kuasa 3, jadi bila darab tu dia kena ada 3 kali. Okey, soalan seterusnya. Tulis buka kurungan 9x tambah 2y, tutup kurungan dan kita kuasakan dengan 2 dalam bentuk pendaraban berulang. Mana satu jawapan dia? Yang pertama, yang kedua ke yang ketiga? Pertama. Pertama. Okey, mari kita tengok betul ke tidak.
Okey, good. Sebabkan dia kuasa dengan 2, jadi dia akan darab sebanyak 2 kali. Okey, ini soalan yang terakhir. Okey, ni soalan terakhir. Kita ada soalan yang bonus. Cikgu nak cakap ia mengenai tokoh ni masa mula dulu kita masuk bab 5, iaitu apakah gelaran bagi tokoh matematik yang bernama Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi? Mana satu jawapan dia? Bapa apa? Bapa algebra. Ya, betul, bapa algebra. Bapa pemodenan dengan bapa kebinekaan ni tak logik kan? Okay, so Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi ni merupakan bapa algebra disebut oleh sumbangannya dalam bidang algebra. Okey, tanya semua. Kita boleh menjawab semua soalan dengan betul. Okey. Jadi, kita dah belajar mengenai tambah, tolak dan kita masuk sikit mengenai pembelajaran generalisasi pendaraban. Okey, so hari ni kita nak masuk lagi untuk subtopik yang terakhir dalam bab 5 ungkapan algebra, iaitu kita nak masuk mengenai ini. Ini adalah kita punya hasil pembelajaran yang kita nak capai, iaitu yang pertama, mendarab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan dengan betul. Yang kedua, membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan dengan betul. Dan yang terakhir, kita nak selesaikan dia punya gabungan darab dengan bahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan dengan betul. Okey, semua dah ready kan dengan buku masing-masing? Dah ada dekat sebelah dengan kalkulator? Dah. Okey, cikgu nak cakap lagi sekali. Bagi siapa-siapa yang tak isi kehadiran, tolong isi yang cikgu bagi dekat dalam Telegram group tu, okey? Okey, bagaimana anda mendarab dan membahagi ungkapan algebra? Okey, ni kena ingat. Langkah ni aku kena ingat sampai bila-bila sebab dia akan berkait dengan subtopik yang seterusnya. Okey, jadi langkah mencari hasil darab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Yang pertama, kita tulis sebagai hasil darab faktor. Itu step yang pertama. Yang kedua, baru kita kumpul semula pemboleh ubah yang sama. Dan yang terakhir, barulah kita darab nombor dengan nombor dan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Okey, cuba ulang balik. Apa step dia untuk hasil darab? Yang pertama, Tulis sebagai hasil darab itu. okey. Yang kedua, Kumpul semula pemboleh ubah yang sama. okey. Dan yang last sekali, Darab nombor dengan nombor dan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. okey. Awak kena ingat ya step ni sebab nanti cikgu tanya last kelas. Okey, jom kita tengok contoh. So kat sini ada soalan, permudahkan 5x kuasa 2 y dan darabkan dengan 2xy. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita tengok kat sini contohnya. So, first kali, tadi apa tadi first step? Kita kena tulis apa? Tulis apa? Hasil. Tulis hasil. Kena hasil darab. Ya, hasil darab faktor, iaitu kita macam panjangkan dia, kita buka dia. Tulis sebagai hasil darab faktor, itu yang pertama. Inilah maksudnya. 5 darab dengan x, darab dengan x. Tengok x ni ada 2 sebab apa? X kuasa 2. Jadi 5 darab x, darab x. Lepas tu darab dengan y. Ni y. Darab dengan 2, darab dengan x, darab dengan y. Itu langkah pertama. Kita tulis sebagai hasil darab faktor. Lepas tu yang kedua, kita akan kumpulkan nombor dan pemboleh ubah yang sama. Maksudnya kita bawa ni nombor ni kat depan, lepas tu baru pemboleh ubah dia dekat belakang dia. Okey? Iaitu ini. Tengok. 5 darab 2, ini adalah nombor, ini kumpulan yang pertama. Kita letak depan. Lepas tu pemboleh ubah x dan pemboleh ubah y.
Kemudian kita buat apa? Kita akan darabkan macam biasa. 5 darab 2, 10. X ni tengok ada 3. 1, 2, 3. Tulislah X kuasa 3. Lepas tu kat sini ada 2Y. 1, 2. Jadi Y kuasa 2. Itu saja. Okay. Tengok lagi contoh lagi satu untuk awak lagi faham. Okay. Kita ada 3A B kuasa 2 darabkan dengan 4 A kuasa 3 B. Okay, apa tadi mula-mula step dia? Darab. Darab. Okay, yang kedua? Samakan penyebut. Samakan penyebut. Kumpulkan. Kumpulkan nombor dengan nombor. Boleh ubah, kan? Yang last kali kita buat apa? Darabkan. Darabkan, okey. Jom tengok. Okey, apa tadi mula-mula apa? Cikgu nak buat apa ni mula-mula? Nak tulis apa ni? Misalan. Tuliskan darab. Okey, macam mana? 3AB darab AB. 3 darab AB darab AB. darab A, satu. Darab lagi? Darab B, darab 4. Darab 4. Lagi darab A A. Darab darab A lagi? darab A darab B. Okey, good. Lepas tu kita buat apa? Darabkan semua. Belum. Mula hasil darab faktor. Yang kedua? Samakan penyebut. Ya, samakan penyebut, kumpulkan penyebut dengan kumpulkan nombor. Mula-mula kita kumpulkan nombor. Awak tengok kat sini ada 3, kat sini ada 4. Jadi kita letak dulu kat depan. 3 darab 4. Lepas tu barulah pemboleh ubah. Okey, ada A dengan B. Nak letak A dulu ke B dulu? A. A, ya ikut abjad ya. Darab A. A ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Darab A, darab A, darab A, darab A. Lepas tu tengok B. 1, 2, 3. Ada 3 B. Darab B, darab B. Lepas tu buat apa? Samakan. Lepas tu darabkan. Darabkan macam biasa. 3 darab 4 berapa? Cikgu tak tahulah. 12. 12. Very good. 12. Okay, ni A ada berapa tadi? 4. 4. Maksudnya cikgu nak buat macam mana? 12 A Ya. 4. Betul. 12 A plus 4. Betul, very good. A kuasa dengan 4. Lepas tu B berapa pula? B kuasa 2. Betul, B kuasa 2. bagus. Ya, sebab dia ada 2. Okay, jom kita tengok betul tak? Okay, kita buat hasil darab faktor. Lepas tu, kita kumpulkan nombor dan pemboleh ubah yang sama. Lepas tu, dapatlah jawapan dia 12. A kuasa 4, B kuasa 3. Okay, dah jelas untuk darab? Hasil darab dah jelas? Boleh faham? Ya, Okay. boleh. Okay, bagus. So, kita nak teruskan pula dengan hasil bahagi. Ini merupakan langkah mencari hasil bahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Tadi hasil darab dia ada 3 step. Untuk hasil bahagi dia ada 2 je. Mula-mula kita akan tulis dalam bentuk pecahan sebab bahagi tu sama je dengan pecahan. Dan yang kedua, kita mansuhkan faktor-faktor sepunya. Maksud mansuh kat sini kita akan potong ataupun biasa kita kena potong lah. Potong-potong yang sama. Okey, sepunya tu maksudnya sama. Okey, ulang balik hasil bahagi. Apa step dia? Baca balik. Tulis dalam bentuk pecahan. Yang kedua? Masukkan faktor-faktor sepunya. Betul. Ingat ya. Last nanti cikgu tanya. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, permudahkan 10M kuasa 4, N kuasa 2 dan kita bahagi dengan 5M kuasa 2, N kuasa 3. Macam mana nak selesaikan? Begini. Mula-mula kita tulis dalam bentuk pecahan. Inilah maksud dalam bentuk pecahan tu.
10M kuasa 4, N kuasa 2 bahagi dengan 5, M kuasa 2, N kuasa 3. Maksudnya kat sini, tengok 10M kuasa 4, N kuasa 2 ni. Bahagi ni sama dengan pecahan. So, buat je lah. Per 5M kuasa 2, N kuasa 3. Macam ni. Lepas tu, kita panjangkan, kita kembangkan dia macam ni. So, that bila dah buat gini, bolehlah buat potong-potong tu. Tengok 10M4 N2 ni 10 darab M darab M darab M darab N sebanyak 4 kali dan darab N sebanyak 2 kali. Ikut soalan. Lepas tu perkan dengan 5 M kuasa 2 iaitu M darab M dan N kuasa 3 iaitu N darab N darab N. Pemudahkan. Lepas tu baru kita pemudahkan dengan cara masuk atau potong. Awak tengok macam mana cikgu potong. 10 dengan 5 ni kita dah boleh potong sebab dia dalam satu family sifir 5. Cuba awak tekan kalkulator, 10 per 5 dapat tak 2 per 1? Tekan kalkulator 10 per dengan 5, 10 ABC 5. Dapat kan 2 per 1? Dapat 2 lah, betul? Betul? Itulah maksudnya potong ni. Awak akan dapat 2, 1. Potong-potong 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 dapat 2. Lepas tu kita tengok lagi apa yang boleh dipotong. M kita potong dengan M, M ni potong lagi dengan M, N ni potong dengan N kat sini dan N ni dengan N. Okey, yang tak ada pasangan, yang tak boleh dipotong kita biar. Okey, kita biar dulu. Lepas tu barulah kita boleh selesaikan. Okey, awak tengok. Awak akan tulis apa yang tinggal kat sini. Kat sini ada 2, letak 2. Lepas tu tengok, ada M2 kat sini. M darab M iaitu M kuasa 2. Lepas tu tengok bawah ni apa yang tinggal. 1 darab dengan N sama dengan N. Itulah jawapan dia. 2M kuasa 2 perkan dengan N. Boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Betul ni? Tak ada Okey. Betul. Ada? Okey. Okey, awak ada kalkulator kan? Awak ada kalkulator betul? Kita akan gunakan kalkulator tu. So, apa yang awak buat? Nombor yang ada ni nanti, contohlah kat sini ada 4 pasal ada 5 kan? Awak tekan kalkulator 4 per 5. Kalau dia tak boleh bahagi lagi, maksudnya awak biar, awak tak boleh potong lah. Awak salin je nanti. Boleh? Boleh? Nanti kita tengok lagi. Kita tengok lagi contoh ya. Kita ada contoh lagi. Okey, yang ni. Permudahkan 40P kuasa 2, Q kuasa 3 dan kita akan bahagikan dengan 8P Q kuasa 2. Okey, apa first step dia? Bahagikan. Potong. Potong nanti yang kedua, mula-mula. Tulis Ya. dalam bentuk pecahan. Ya, bagus. Kita akan tulis dalam bentuk pecahan. Macam ni. 40P kuasa 2, Q kuasa 3 bahagi dengan 8P Q kuasa 2 sama je dengan 40P kuasa 2, Q kuasa 3 perkan dengan 8P Q kuasa 2. Lepas tu buat apa? Potong. Potong nanti dulu. Kita panjangkan dia kan. Kita kembangkan. Yang panjang-panjang tu. Lepas tu baru boleh potong. Okay. Ni. Ni jangan lupa tau. Kalau tak nanti macam mana nak potong kalau awak tak buat macam ni. Betul? Okay, sekarang ni. Cuba kalkulator 40 per 8 dapat berapa? 40 ABC 8. 5. 5. Betul ke? Mari kita tengok. Ya, betul. 40 per 8 bagi 8 dapat 1. 40 bagi 8 dapat 5. Itu cara dia. Sebab itulah ada 5, ada 1 kat sini. Lepas tu kita potong. P boleh potong dengan P. Q ni boleh lagi potong dengan Q. Lagi satu Q ni boleh juga. Okay. Lepas tu apa jawapan dia? Jawapan last dia apa? Tengok ya. Jawapan last dia 5PQ. 5PQ per 1. Ya betul. 5PQ per 1 samalah dengan 5PQ. Tak tulis per 1 pun tak apa. Okey. Setakat ni
Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, contohlah tadi kau tanya tu kan. Kita ada 3 darab P darab Q darab 4 perkan dengan 5 darab P. Contoh macam ni. 3, 5. 4, 5. Ada 2 nombor kan? Okey, macam mana nak buat? Okey, sekarang ni tekan kalkulator. 3 per 5. Dapat berapa? 3/5. Dapat dengan 3 per 5 juga kan? Okey, kalau 4 per 5? 4/5. Okey, bila macam tu, dia tak boleh potong. Okey, jap. Sebelum tu. P boleh tak potong dengan apa-apa yang kat atas ni? Boleh. Boleh. So, kita potong mana yang boleh saja. Lepas tu, awak susunlah. 3 darab 4 darab, yang mana yang tinggal, darab Q per dengan 5. Okay, lepas tu baru selesaikan. 3 darab 4 berapa? 12. 12. Okay, good. Jadi tinggallah 12 Q per dengan 5. Macam tu je. Macam tu je kalau awak tak boleh nak bahagikan. Boleh? Boleh. Ni yang lain boleh? Boleh. Okay. Okay, good. So, kita nak tengok ni. Ni dah masuk dah gabungan. Ada darab, ada bagi. Macam mana kita nak buat? Kita akan buat satu per satu. Jangan panik lah. Jangan macam, alamak, banyak pula macam nak buat ni kan? So, kita buat satu-satu. Kita tengok macam mana nak buat. Okay, cara dia. Kita akan tengok satu per satu tau. Atau kat sini. 3M kuasa 2. N kuasa 2 kita darabkan dengan 6M kuasa 2. So, awak buat je lah macam biasa. 3 darab M untuk ni kuasa 2. Maksudnya ada 2 lah. N ada kuasa 2 juga. Jadi ada 2 juga. Darab N. Lepas tu kita darab dengan kita darab dengan 6. Lepas tu M kuasa 2. Maksudnya darab 2 kali. Darab M. Lepas tu ada bahagi. Bahagi maksudnya pecahan. Awak buatlah. Per dengan 4 darab M darab N. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu buat apa? Dah boleh potong? Ya. Dah boleh potong. Sebab dah tengok lah kan dah boleh potong. Okay. Macam mana kita potong? Okay. Ada kat sini. 3 per 4. Cuba buat. Tekan kalkulator. 3 per 4 dapat berapa? 3 per 4. 3/4. Dapat 3 4 juga kan? So, kita abaikan dulu 3 ni. Kalau 6 per 4 dapat berapa? 1/2. Okey, tekan shift. Awak tekan shift, awak tekan ABC lagi. 3/2. Okey, dapat 3/2. Kita better guna pecahan tak wajar ya. So, bolehlah potong maksudnya yang ni. Dapat 3/2. Dah tekan kalkulator. Lepas tu ada M. Boleh potong dengan M. Ada N. Boleh potong dengan pasangan dia iaitu N. Okey, sekarang ni mana yang tinggal kita susun dulu. Kita letak nombor kat depan, lepas tu baru pun boleh ubah dia. Iaitu macam ni. 3 darab 3 darab M darab M darab M dan darab N. Kita perkan dengan 2 sebab 2 pun tinggal. Lepas tu barulah kita darabkan macam biasa. Iaitu 3 darab 3, 9. M ni ada 3, maksudnya M kuasa 3 dan ada N. Dan kita perkan dengan 2. Itulah jawapan akhir dia. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu nak bagi awak masa sikit ni. Tak, lepas ni kita buat tutorial. Cikgu nak bagi awak masa untuk awak salin. Okey. Okey. Salin yang ni sekarang. Cikgu bagi masa 5 minit untuk awak salin. Yang ni cikgu bagi masa 2 minit je. Sebab setiap tu cikgu nak awak salin so that awak boleh buat tutorial lepas tu. Boleh refer. Salin sekarang dekat dalam buku latihan warna pink awak. Ni untuk hasil darab. Tulis di tajuk atas hasil darab, ungkapan algebra.
Kalau ada soalan boleh tanya ya. Dah siap soalan bagi tahu tau. Dah. Dah tulis pula salin yang ni pula. Ni untuk hasil bahagi ungkapan algebra. Step-step tu pun kena ingat. Kalau ada yang tak sempat tadi tu, boleh refer slide yang cikgu bagi kat dalam grup tu. Buku teks pun ada. Buku teks, muka surat 116. Dah. Okey. Yang ni salin untuk yang gabung. Gabungan, darab dan bahagi. Dah. Okay, good. So, sekarang ni adalah sesi tutorial. Okay, awak salin soalan 1, 2, 3 ni kat dalam buku latihan tu juga dan cikgu bagi masa 10 minit untuk selesaikan ketiga-tiga soalan ni. Dah siap nanti bagi tahu
dan kita akan bincang. Okay? Tutorial awak bermula sekarang. Cikgu, Ya? negatif 4 kena darab 7 ke? Ya, betul. Jangan lupa negatif tu. Jawapan dia negatif 28 mn. Negatif 28 mn. Awak kembangkan dulu tak? Awak buat hasil darab faktor dulu tak? Buat Ha? Jawapan last. negatif Oh, jawapan last ha. Oh, lajunya. Tak apa, buat dulu. Nanti kita bincang. Buat dulu 2 dengan 3. Cikgu, Ya? 4 per 6. Lepas tu kalau dah tekan kalkulator jadi 2/3. Itu aja jawapan dia. Yes. Cikgu, Ya? jawapan C 10M 10M kuasa 3 per 3N Sekejap. Nanti bincang boleh? Dah siap ke maksudnya? Dah. Cuma Okey. saya tak tahu macam mana nak buat yang akhir tu. Tak tahu. Dah Awak buat? darab. Dah darab. 2 tu dah darab 5. Lepas tu jadi 10. Lepas tu dah potong huruf-huruf tu.
Lepas tu yang bahagi tu kena buat macam mana? Kalau tak boleh bahagi, kita biar macam tu je lah. So jawapannya 10M kuasa 3 per 3N. Kita tengok kejap lagi. Cikgu tak boleh bagi tahu jawapan dulu. Tak apa, salah tak apa. Salah kita belajar pada kesilapan. So nanti awak ingatlah, oh ni salah ni sebelum ni. Kalau betul pun bagus juga kan. Tunggu kejap lagi ya, 9.40 kita bincang. Lagi 5 minit. Kita bagi kat kawan-kawan lain dulu buat. Yang lain kalau nak tanya tu boleh buka mic tau, terus tanya. Jangan malu-malu. Nak refer buku teks pun boleh ya, untuk surat 116. Okay, lagi 2 minit.
Okey, masa tamat dah pukul 9.40. Okey. So, sebelum kita bincang, ada siapa-siapa tak nak volunteer? Nak beritahu jawapan untuk soalan nombor 1 ni? Saya. Okey. Siapa tu saya tu? Cikgu dah tahu kan? Saya tak tahu. Yang kawan-kawan lain tahu ke? Saya tahulah. Siapa? Bagi tahu nama. Saya, Nur Syuratul Umairah binti Muhammad Syaiful Zam. Okey. Shu. Okey Shu, nombor 1 awak jawapan awak apa Shu? Negatif 28 mn. Itu jawapan. Okey, macam mana Shu selesaikan soalan nombor 1 ni? Panjangkan, masuk potong-potong, lepas tu 7 darab negatif 4, jawapannya negatif 28. Okey, panjangkan tu apa nama panjangkan? Nama dia apa? Step dia? Yang first tu. Apa? Apa nama dia? Tuliskan faktor pendarapan. Ya, hasil darab faktor. Lepas tu baru kita potong-potong. Okey, jom kita tengok betul tak soalan 1 ni. Negatif 4. Sekejap. Potong-potong. Mana ada potong-potong? Ni hasil darab kan? Yang potong-potong tu dekat hasil bagi, betul? Betul, Syu? Betul. Tak ada potong-potong yang hasil darab. Okey. Untuk step dia, yang pertama sekali kita tulis hasil darab faktor. Lepas tu kita kumpulkan nombor dan pemilik ubah yang sama. Lepas tu barulah kita selesaikan. Jangan confuse tau, hasil darab dengan hasil bagi. Yang potong-potong dekat hasil bagi. Kalau hasil darab ni, dia darab je lah. Dia darab, lepas tu kumpulkan, lepas tu selesaikan. Okay? Ada yang dapat betul untuk soalan nombor 1? Ramai tak? Ramai tak dapat betul? Ya, betul. 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 Salah. Salah. Okay, tak apa. Yang betul Tania. Yang salah tu awak pembetulan. Ini jawapan yang betul, okay? Tulis jawapan yang betul. Tulis sekarang. Dah ke? Belum? Tulis jawapan akhir pun tak apa? Dah. Dah Yang lain okey? Dah? Yang lain okey? Okey ke KO? Okey, betul okey. 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 Okey, untuk soalan nombor 2, siapa nak share jawapan dia sebelum kita bincang? Saya tu siapa? Syu. Syu ke? Okey, sekejap. Sekejap Syu okey, kalau orang lain ada tak? Kisah orang lain. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak apa, kita bagi Syu. Okey, Aidil Aidil nak? Siapa ada? Saya tu. Saya Syuratul. Tadi Syu. Ni Syuratul. Ya, sekejap. Kejap Syu Ada tak kawan lain? Kalau tak ada, kita bagi Syu. Kalau ada yang lain, tak apa. Cikgu bagi untuk orang lain dululah. Ada? Yang lain nak share? Aidil nak share ke? Macam Kak Mat tadi? Aidil Arsyad. Nak? Tak nak? Okey, Syu. Okey, silakan Syu. Okey. Jawapannya 2B kuasa 2 per 3A. Cara awak macam mana? Kena buat faktor darab. Okey. Lepas tu potong-potong. Kalau panjangkan tu jadi 4 darab A darab B darab B darab B per 6 darab A darab A darab B. Okey. Lepas tu 4 darab 4 per, kalau pakai kalkulator nanti jawapan jadi 2 per 3. Lepas tu potong-potong. Okey, mari kita tengok betul ke tidak apa yang Syu buat. Okey. Mula-mula kita buat pecahan. Okey. First step pecahan, lepas tu barulah buat hasil darab dia untuk yang pengangka dengan penyebut.
Lepas tu, barulah kita potong-potong. Mansuhkan dia mana yang boleh untuk yang sama. Okey, 4 dengan 6 ni, tekan kalkulator, kita boleh dapat 2/3. Lepas tu, A potong dengan A. Yang tak ada tahu, biar tahu. Yang ada tu yang boleh potong. Yang ada pasangan, kita potong. Dan tulislah mana yang tinggal. Okey, 2 darab B darab B samalah dengan 2B kuasa 2. Dan untuk yang bawah tu, 3 darab A dapatlah 3A. So, 2B kuasa 2 per dengan 3A. Okey, siapa yang betul? Ramai tak betul? Saya. Saya. Okey, yang lain yang senyap-senyap tu? Awak buat tak? Yang senyap-senyap ni? Betul. Betul. Okey. Betul. Okey, Tana yang betul. Kalau yang salah boleh buat pembetulan. Nanti awak tengok balik. Kenapa salah? Boleh cikgu teruskan untuk soalan nombor 3? Boleh. Okey. Cikgu buka lagi untuk siapa-siapa yang volunteer share jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, kali ni kejap Syu kejap Syu. Kita buka dulu, ada tak orang lain? Kalau tak ada, cikgu nak pick orang lain pula. Kita bagi peluang kat kawan lain. Syura, tu awak kan? Okay, kita try bagi kat kawan-kawan lain. Ada tak kawan lain? Aina nak try? Aina Najiha. Boleh tak? Line kuat tak? Okay, Gaddafi boleh? Nombor 3. Syura. Syura boleh. dah. Tak boleh. Tak boleh? Kenapa? Oh, tak tahu macam nak buat Takut silap. Oh, takut silap? Dah try belum? Gaddafi? Dah. Okay, cuba bagi tahu je jawapan awak apa. Yang awak dapat. Ada 10 M kuasa 3 per 3M. Per 3M. 3 M kuasa 2. Okey. Macam mana Gaddafi selesaikan tu? Cuba cerita kat cikgu. Mula-mula kena buat apa? Apa tu? Besarkan dia. Apa tu nama dia? Hasil darab. Hasil Lepas darab faktor, ya. Okey. Lepas tu? 2 darab 5. Lepas tu 2 darab 5. Okey. 10. Lepas tu potong-potong. Dapat M kuasa 3. Lepas tu yang tinggal 3 dengan M kuasa 2. Okey. Okey, good try. Okey, jom kita tengok betul tak macam mana awak semua buat. Okey, mula-mula kita kembangkan dia. Hasil darab faktor untuk penyebut dan pengangka. Lepas tu yang ni dah boleh potong-potong lah. Yang sama dah boleh potong-potong dan kita akan susun nombor kat depan, lepas boleh ubah dia kat belakang. Lepas tu, ni kalau tak boleh, kalau tekan kalkulator dapat jawapan yang sama, maksudnya itulah jawapan dia. Maksudnya kita tak boleh nak bahagikan lah macam biasa. Dan inilah jawapan dia. 2 darab 5, 10 darab M iaitu sama dengan M kuasa 3. Dan kita akan perkan dengan 3N kuasa 2. Itulah jawapan akhir untuk soalan ni. Okay, ramai tak yang jawab betul untuk soalan nombor 3 ni? Saya. Betul. Oh, tak apa. Tak salah, tak apa. Okey. Ni ada masa ni awak betulan dulu. Salin jawapan yang betul. Nanti awak cek balik. Mana yang awak salah tu. Kenapa awak salah, okey? Saya cikgu bagi masa ni untuk awak salin. Silakan. Sila salin dulu. Yang jawab betul tu Tania. Yang salah tu jangan sedih.
Untuk yang potong-potong tekan, awak tengok tau. Yang ada yang bawah dengan atas tu, mana yang boleh dipotong-potong dengan yang kat bawah. Itulah. Kalau yang tak boleh potong tu, awak biar je. Lepas tu kita darab je macam biasa. Yang boleh dipotong, ada pasangan tu lah yang kita potong. Kalau tak ada tu, awak jangan pening-pening. Tak ada tu maksudnya biar je. Dan kita darabkan. Dah ke? Dah salin? Dah siap? Belum? Dah? Belum? Dah siap sana beritahu tau. Dah. Dah. Okay, yang lain dah? Berapa cikgu? Ya, apa? Berapa? 400. Apa idea? Buat apa? Oh, buat apa? Ni untuk yang salah tadi. Cikgu suruh buat pembetulan. Dah ke? Dah. Okay. Okay, so sebelum kita tamat, kita nak recap balik, kita nak ingat balik apa yang dah kita belajar tadi pukul 9 tu. Sampailah sekarang pukul 9.52 dah. Okay. Cikgu akan pick nama ya untuk bagi tahu langkah yang pertama untuk hasil darab. Cikgu nak Siti Nur Anis boleh? Siti Nur Anis. Langkah first kali untuk hasil darab apa? Langkah yang pertama. Dia ada 3 langkah. Cikgu nak awak bagi tahu cikgu langkah yang pertama. Boleh Siti Nur Anis? Siti Nur Anis Najib. Ada tak? Dengar macam ni? Okay, yang kedua pula Insyirah ada. Insyirah ni boleh? Langkah pertama untuk hasil darab apa? Insyirah ni. Hello? Saya cikgu. Okay, Putri Nur Alisha. Silakan. Kawan awak tak ada lah depan ni. Okay, langkah pertama dia apa? Langkah hasil darab yang pertama. Ya. Yeah. Langkah pertama. Kumpulkan hasil darab faktor. Kumpulkan hasil darab faktor. Sekejap tulis sebagai hasil darab faktor. Okay, good. Okay, yang kedua, awak nak cakap ke atau nak bagi kawan lain? Saya je. Okay, silakan. Boleh. Yang kedua apa? Nombor 2, kumpul nombor dan pemboleh ubah yang sama. Betul, very good. Yang kedua kita kumpul semula pemboleh ubah yang sama dan nombor. Dan yang ketiga, saya terkeluarkan pula. Okey, yang ketiga adalah darab nombor dengan nombor dan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Yang atas ni kumpul semula nombor dengan pemboleh ubah ya. Cikgu tertinggal pula. Okey. Okey, untuk hasil bahagi pula. Saya. Saya tu siapa? Silakan. Okey, Syu. Silakan, Syu. Tulis sebagai hasil bagi faktor. Lepas tu Ya ke? Yakin? Awak yakin yang pertama tu? Tak. Tulis pecahan. Very good. Tulis pecahan. Sebab bahagi tu samalah dengan pecahan. Lepas tu yang kedua? Dia ada 2 step. Tulis sebagai hasil bahagi. Tulis hasil bahagi. Faktor bahagi. Bahagi. Okey. Lepas tu potong-potong. Betul-betul masuk. Okey, betul. Untuk kalau betul-betul tu memang ada 3 lah. Kalau macam tapi untuk yang awak faham 2 yang penting lah. Tulislah untuk pecahan tu. Lepas tu mansuhkan. Tapi sebelum masukkan tu kita kemalkan dululah yang ada hasil dan faktor. Buat tu barulah boleh kita masukkan iaitu potong-potong faktor yang sebenarnya iaitu nombor-nombor dengan huruf yang sama. Okey. Okey, sebelum tu sebenarnya kita dah habis je untuk bab 5 ungkapan algebra dan cikgu nak tanyalah, cikgu nak tanya balik lagi sekali ya. Siapa tokoh matematik dalam bidang algebra? Nama penuh. Cikgu nak nama penuh.
Ibnu Al-Khawarizmi. Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Okay, good. Ataupun nama tadi Al-Khwarizmi. Okay, terima kasih kepada respon. Betul. Awak ingat dia sampai bila-bila? Kalau tanya siapa tokoh dalam Al-Jibran ni, awak cakaplah Al-Khwarizmi ataupun nama penuhnya iaitu Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Okey, lagi satu soalan yang cikgu nak tanya. Kenapa kita belajar Al-Jibran ni? Apa kaitannya dekat dalam kehidupan kita? Ada siapa-siapa yang tahu? Ada? Kenapa kita belajar Algebra? Untuk mengetahui Mengetahui? nilai yang tak ada. Untuk mengetahui nilai yang tak ada. Okey. Okey, betul. Tapi awak faham tak apa yang awak cakap? Saya faham. Okey. Okey, bagus. Terima kasih, Yeshua. Okey. So, algebra ni kan kita belajar wakilkan satu nilai. Satu nilai yang kita tak tahu, kita wakilkan dia dengan nombor kan. Dengan nombor pula, dengan huruf. Ataupun boleh ubah. Okey, sebenarnya kalau dalam masalah dalam kehidupan kita ni, kita boleh terjemahkan dalam model matematik. Itulah cara untuk kita terjemahkan dalam model matematik. Kita wakilkan dengan huruf yang dalam abjad tu lah. A, B, C sampai Z. Lepas tu, bolehlah kita hubungkan dia kuantiti-kuantiti yang terlibat ni dengan bahasa algebra. Okey, sebelum cikgu terlupa, nanti bila awak dah habis kelas untuk hari ni, sampai dah habis lah pukul 2 kan, cikgu akan bagi link. Link tu adalah link quiz untuk bab 5 tau, keseluruhan bab 5. So, awak boleh study dulu dan cikgu akan bagi masa untuk awak jawab bermula masa cikgu bagi link tu nanti sampailah hari Sabtu sebelum pukul 11 malam. Okay, cikgu akan bagi. So, awak kena jawab lah dan cikgu boleh check markah-markah awak. Kalau awak nak SS, awak nak screenshot boleh. Kalau tak screenshot pun tak apa. Sebab cikgu boleh check lah markah-markah tu. Jadi, sebelum berakhir, ada apa-apa soalan kelas? Tak ada. Tak ada, betul? Yang lain tak ada? Okey, jadi sekian sahajalah kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kerana join kelas dan semoga awak selamat sentiasa lah jaga diri, okey? Itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bye. Boleh leave dah? Bye. Terima kasih, Cikgu. Okay, bye. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama.